Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Fariza untuk perkongsian mata pelajaran perniagaan. Khabar anak-anak murid? Cikgu harap semuanya sihat. Okey, untuk video kali ini, Cikgu akan berkongsi tentang teknik menjawab soalan lebih kepada soalan pengiraan. Okey, untuk video kali ini, untuk siri yang pertama untuk subjek perniagaan. Sebelum cikgu meneruskan teknik menjawab soalan pengiraan, mari kita tengok format kertas perniagaan 3766. Okay, kertas perniagaan 3766 mengandungi 3 kertas. Yang pertama, kertas 1 iaitu soalan objektif 20%, di mana pelajar-pelajar perlu menjawab 40 soalan dalam masa 1 jam 15 minit. Kertas 2, soalan esei 60%, ada 3 bahagian. Bahagian A, calon perlu jawab 5 soalan daripada 6 yang membawa markah 50 markah. Bahagian B, 3 soalan, calon perlu jawab 2 soalan saja yang membawa markah 30. Manakala soalan C, 1 soalan wajib yang membawa markah 20 markah. So, total bagi kertas 2, 100%, tetapi untuk kertas perniagaan, dia membawa markah 60%. Okay, kertas yang ketiga adalah tugasan projek yang membawa markah 20% yang dilaksanakan sepanjang April hingga Jun, iaitu dalam tempoh 3 bulan. Seterusnya, mari kita lihat apa itu kata kerja. Kata kerja bagi soalan ialah untuk menyatakan tugasan yang hendak disampaikan oleh penulis item supaya pelajar mampu memberikan respon sejajar dengan tugasan item. Sebelum ini, saya pernah berkongsi di dalam video saya pelbagai kata kerja yang boleh diuji dalam kertas 2. Pelajar-pelajar boleh lihat video saya sebelum ini. Ini adalah contoh kata kerja sama ada pada kertas 1 ataupun kertas 2. Terangkan, nyatakan, mengapa, huraikan, banding dan beza, tentukan, apakah, jelaskan. Untuk kali ini, saya akan kongsikan kata kerja hitungkan. Hitungkan adalah kata kerja di mana jawapan pelajar perlu memberi nilai kuantitatif dengan menggunakan rumus. Di mana jawapan pelajar perlulah dalam kaedah pengiraan. Mari kita lihat topik-topik yang boleh diuji bagi soalan pengiraan di dalam kertas 2. Okay, saya senaraikan tajuk-tajuk yang boleh ditanya ataupun diuji dalam soalan kertas 2. Okay, bagi soalan tingkatan 4, calon boleh ditanya soalan pengiraan pada soalan titik pulang modal iaitu di subtopik 3.5. Bagi subtopik tingkatan 5, 4.4. Okay, soalan ini pernah diuji bagi SPM 2018 dan juga SPM 2019. Okay, selain itu, soalan pengiraan juga, pelajar perlu menguasai apa itu kos tetap dan juga kos berubah di dalam subtopik 3.6 bagi tingkatan 4, manakala bagi tingkatan 5, 4.2. Okay, bagi tingkatan 5 pula, soalan pengiraan boleh diuji dalam butiran dalam penyata kewangan di dalam subtopik 4.2, di mana pelajar perlu menguasai penyata aliran tunai, penyata pendapatan dan kunci kira-kira. Dan topik yang kedua yang boleh ditanya dalam silibus tingkatan 5, mentafsir penyata kewangan menggunakan nisbah asas iaitu subtopik 4.5. Tajuk ini pernah ditanya dalam SPM 2018 dan juga 2019 bagi nisbah kecairan. Selain pada nisbah kecairan,
pelajar juga perlu menguasai nisbah untung dan juga nisbah kecekapan. Mari kita lihat contoh-contoh soalan pengiraan. Okey, untuk video kali ini, saya lebih fokus kepada soalan pengiraan bagi sukatan tingkatan 4. Okey, ini adalah contoh pertama. Contoh pertama bagi soalan pengiraan di bawah tajuk titik pulang modal. Okey, rajah 1 menunjukkan titik pulang modal TPM perniagaan Manis Bakery yang baru setahun menjalankan operasi. Okey, soalannya, kira titik pulang modal dalam unit bagi perniagaan tersebut sekiranya harga jualan seunit kek adalah RM50 dan kos berubah seunit adalah RM20 3 markah. Okey, ini adalah contoh soalan pengiraan di mana pada soalan diberi graf TPM dan pelajar perlu mengira titik pulang modal dengan maklumat yang diberi adalah harga jualan seunit dan juga kos berubah seunit. Selain itu, pada graf, pelajar perlu tahu juga jumlah kos adalah RM4,500. Bagaimana nak menjawab soalan pengiraan? Okey, ini adalah contoh jawapan bagi soalan yang pertama, titik pulang modal. Okey, pertama sekali, pelajar perlu menulis formula. Formula TPM ialah kos tetap bahagi jualan tolak kos berubah seunit. Okey, so formula ini adalah 1 markah. Okey, kemudian berdasarkan maklumat pada soalan yang pertama tadi, pelajar-pelajar boleh masukkan maklumat okey, kos tetap pada graf TPM tadi RM4,500, jualan RM50 dan juga kos berubah seunit RM20. So, apabila masukkan maklumat pada formula, pelajar akan dapat 1 markah di sini. Kemudian, lengkapkan jalan kira. RM4,500 bahagi dengan RM30, 1 markah. Dan jawapan adalah 150 unit, 1 markah. Okey, di sini apabila jawapan pelajar boleh dapat 4 markah tetapi pada soalan maksimum 3 markah. Jadi calon boleh memperolehi 3 markah bagi contoh yang pertama. Diingatkan semula, bagi soalan pengiraan, murid perlu menulis formula untuk dapatkan 1 markah. Jika tidak menulis formula, pelajar boleh hilang 1 markah. Okay, mari kita lihat apa itu TPM, titik pulang modal. Okay, titik pulang modal adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan visi, misi dan objektif perniagaan. Okay, pelajar-pelajar boleh lihat tajuk TPM ini dalam bab 3 iaitu subtopik 3.5. Selain pada TPM, faktor yang perlu kita pertimbangkan jika nak menghasilkan visi dan misi objektif perniagaan antaranya ialah pertumbuhan, pemaksimuman keuntungan, berdaya saing, share pasaran, jualan serta penyediaan perkhidmatan. Okay, saya telah kongsikan video untuk subtopik 3.5 sebelum ini. So, pelajar-pelajar boleh lihat di dalam channel Cikgu Fariza. Okay, TPM digunakan oleh perniagaan untuk merancang dan mengetahui hasil yang diperolehi bersamaan dengan jumlah kos yang ditanggung. Okay, apa tujuan TPM? Okay, yang pertama ialah untuk memastikan perniagaan yang dijalankan boleh kekal dalam pasaran. Dan yang kedua, TPM dijadikan sebagai asas ukuran kepada perniagaan baru atau penghasilan produk baru untuk mengetahui perniagaan tersebut boleh beroperasi ataupun tidak. Okey, apa yang dimaksudkan dengan TPM? TPM digunakan untuk rancang berapa kuantiti yang perlu dihasilkan dalam sesuatu pengeluaran supaya boleh mendapat keuntungan ataupun hasil dengan kos yang telah dikeluarkan. Okay, ini adalah contoh soalan TPM. Okay, di mana soalan ini pernah diuji dalam bentuk graf TPM pada soalan SPM 2018. Okay, graf TPM ini menggambarkan paksi menegak
Part C menegak adalah hasil, manakala part C mendata adalah kuantiti. Okey, mari kita lihat graf TPM ini. S1. S1 ialah menggambarkan jumlah hasil sama dengan jumlah kos yang digunakan. Okey, jumlah hasil sama dengan jumlah kos yang digunakan dengan kuantiti iaitu Q1. Pada titik S1, perniagaan mendapat titik pulang modal iaitu perniagaan tidak mendapat keuntungan ataupun mengalami sebarang kerugian. Okey, so S1 adalah titik pulang modal tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Okey, perniagaan akan rugi. Bila perniagaan akan rugi? Perniagaan akan rugi jika kuantiti yang dihasilkan oleh perniagaan kurang daripada Q1. Manakala jika kuantiti dihasilkan lebih daripada Q1, perniagaan akan mencapai keuntungan perniagaan. Okay, ini adalah graf TPM di mana pernah diuji pada soalan SPM 2018. Okay, mari kita lihat contoh yang kedua bagi soalan pengiraan. Soalan yang pertama tadi, saya bagi soalan dalam bentuk graf. Manakala untuk soalan yang kedua, contoh yang kedua saya bagi dalam bentuk maklumat sahaja. Okey, contoh yang kedua, maklumat berikut diperolehi daripada kilang kasut sukan Adibas. Okey, kos tetap RM45,000, kos berubah RM100, harga jualan RM150. Okey, soalannya, hitung titik pulang modal bagi pengeluaran kasut sukan dalam unit 3 markah. Ini adalah cara untuk menjawab soalan contoh yang kedua daripada maklumat kos tetap, kos berubah dan harga jualan. Okey, formulanya sama seperti contoh yang pertama iaitu kos tetap bahagi harga tolak kos berubah seunit. Okey, diingatkan semula calon perlu tulis formula untuk dapatkan satu markah. Kemudian berdasarkan maklumat pada soalan, calon masukkan jalan kira RM45,000 untuk kos tetap bahagi dengan harga RM150 tolak kos berubah RM100. So, pengiraan ini jalan kiranya jawapan bagi TPM unit adalah 900 1 markah. 3 markah, 1 markah untuk formula, 1 markah untuk jalan kira dan 1 markah untuk jawapan. So, 3 markah bagi soalan contoh yang kedua. Mari kita lihat contoh pengiraan bagi soalan pengiraan iaitu contoh yang ketiga. Syarikat Zalika ingin mengeluarkan 12,000 unit set kosmetik pada April 2020. Harga jualan seunit yang dirancang RM60. Anggaran kos bagi pengeluaran tersebut adalah seperti berikut. Gaji pekerja RM45,000, kadar bayaran RM5,000, kos tetap lain RM2,500 dan kos berubah RM480,000. Okay, soalannya, hitungkan A kos tetap 2 markah, B kos berubah seunit 2 markah, C titik pulang modal bagi unit dan hasil, dan D kira ataupun hitungkan keuntungan atau kerugian yang diperolehi pada bulan April 3 markah. Mari kita lihat cara untuk menjawab soalan pengiraan contoh 3. Sebelum itu, apa itu kos tetap dan kos berubah? Okay, tajuk ini adalah di dalam tajuk tingkatan 4 bagi subtopik 3.6 di mana pelajar perlu tahu membezakan apa itu kos tetap dan juga kos berubah. So, dua jenis kos iaitu kos tetap dan juga kos berubah. Okay, kos tetap ialah kos yang tidak dipengaruhi oleh kuantiti dalam sesuatu pengeluaran.
kos tetap ditanggung sama tanpa perlu mengikut jumlah kuantiti pengeluaran. Apa contoh kos tetap? Okay, contoh kos tetap seperti kos bangunan, insurans pekerja, kilang dan juga jentera. Okay, mari kita lihat apa pula kos berubah. Kos berubah ialah kos yang dipengaruhi oleh kuantiti dalam sesuatu pengeluaran. Kos berubah ditanggung bergantung kepada kuantiti produk yang dikeluarkan dalam pengeluaran. Okay, apa contoh kos berubah? Okay, contoh kos berubah ialah bahan mentah, kos air, kos elektrik dan juga kos untuk telefon. Okey, itu perbandingan di antara kos tetap dan juga kos berubah. Okey, ini adalah cara untuk menjawab soalan contoh yang ketiga. Okey, soalan yang pertama, calon dikehendaki menghitung kos tetap. Okey, so pada maklumat yang diberi, kos tetap ialah gaji pekerja, kadar bayaran dan juga kos tetap lain. So, calon perlu menambah ketiga maklumat tersebut untuk dapatkan kos tetap. So, 45,000 tambah 5,000 tambah 2,500. So, total untuk kos tetap adalah RM52,500. So, 3 markah. 1 untuk formula, 2 untuk jalan kira dan yang ketiga adalah jawapan. Tetapi maksimum pada soalan yang pertama, kos tetap, menghitung kos tetap adalah 2 markah. Okay, soalan yang kedua, bagi contoh yang ketiga ialah mengira kos berubah seunit. Formula bagi kos berubah seunit, kos tetap bahagi unit pengeluaran. So, tadi kita pada maklumat contoh yang ketiga, kos tetap adalah RM480,000, manakala unit pengeluaran pada soalan adalah RM12,000. Masukkan maklumat pada formula, 1 markah. Formula tadi 1 markah. So, apabila jalan kira ditulis, tekan kalkulator. So, pelajar boleh membawa kalkulator pada peperiksaan semasa menduduki peperiksaan perniagaan. So, RM40 untuk kos berubah seunit 1 markah. Maksimum bagi soalan yang kedua, B menghitung kos berubah seunit adalah 2 markah. Okay, soalan C, calon perlu menghitung TPM dalam unit dan hasil. Okay, sebelum ini, bagi soalan yang pertama, contoh soalan yang pertama dan juga contoh soalan yang kedua, saya bagi contoh untuk mengira TPM dalam unit. Untuk kali ini, kita kira TPM unit dan juga hasil. So, formula untuk TPM unit masih lagi sama, iaitu kos tetap bahagi harga jualan seunit, tolak kos berubah. So, daripada maklumat tadi, kita kira soalan yang pertama, kos tetap ialah RM52,500 bahagi dengan harga jualan tolak kos berubah 20. So, pelajar akan dapat dalam unit 2,625. 1 markah formula, pengiraan dan juga jawapan. Max 2 untuk TPM unit. Okey, untuk mendapat TPM harga, pelajar perlu mengira TPM unit darab dengan hasil jualan. Okay, 1 markah untuk formula. Okay, tadi kita dah kira TPM unit 2,625 darab dengan harga jualan seunit RM60. So, pelajar akan dapat jawapan RM157,500 1 markah. Okey, ini adalah TPM untuk unit dan juga hasil. Okey, soalan yang terakhir bagi contoh yang ketiga ialah mengira sama ada perniagaan untung atau rugi. Okey, formula untuk mengira sama ada perniagaan untung ataupun rugi di mana hasil jualan tolak kos tetap
tambah kos berubah 1 markah untuk formula. Kemudian masukkan maklumat pada formula. So, hasil jualan 12,000 unit darab RM60, RM720,000. Okay, tolak dengan jumlah kos tetap dan juga kos berubah RM532,500. So, jawapannya adalah perniagaan ini mendapat untung sebanyak RM187,500 satu markah. Okey, ini adalah contoh soalan yang boleh ditanya dalam silibus tingkatan 4 di mana contoh soalan pengiraan boleh ditanya pada soalan TPM, titik pulang modal. So, pelajar perlu tahu bagaimana nak mengira titik pulang modal dalam unit dan juga hasil, dan pelajar perlu tahu sama ada sesuatu perniagaan itu untung ataupun rugi. Sekian saja untuk kali ini perkongsian saya tentang teknik menjawab soalan pengiraan. Okay. Masa depan adalah milik untuk mereka yang bersiap sedia pada hari ini. Jangan menunda sesuatu pekerjaan sehingga esok sekiranya mampu disiapkan pada hari ini. Okay. Selamat maju jaya. Teruskan untuk mengulang kaji pelajaran setiap hari untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam perniagaan.